Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'alal khair ibtigha' wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yasir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Sawrah At-Tirmizi dalam kitab dia Asy-Syama'il Muhammadiyah dia, sehinggalah perkataan dia hadis yang ke-341 an Rubai' binti Muawiz bin Afra qalat ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam bikina'in min rutab wa ajri zubin fa'atani mil'a kaffihi hulliyan wa zahaba. Berkata Rubai' binti Muawiz, aku pernah pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sebekas buah rutab, sekarung ataupun sebekah buah rutab. Buah rutab ni buah kurma yang masih lagi mekar, bukan kering hok sapa tempat kita ni kering dah. Buah tamar ni kalau hok sedap ni ketika dia masih mekar, basuh lagi, itu sangat manis. Dan ajri zu'bin, aku bawa buah tamar dan mentimu, timu arak. Ada kata timu arak, ada kata macam asparagus gitu tu, timu halus lagu tu, patut bulu gitu setengah. Kadang-kadang Nabi makan dengan buah tamar. Buah tamar manis, buah timu tu tawar. Jadi Rasulullah kadang-kadang dia makan dua jenis makanan, di antara panas dengan sejuk ataupun tabiat basah dengan kering. Rasulullah suka makan makanan dua lagu tu. Jadi tidak salah kalau kita makan dipanggil apa dah, koktel tu, capur buah makanan tu. Ada orang kata tak boleh kerana Nabi tak pernah capur makanan. Ada kata boleh kerana Nabi kadang-kadang dia capur makanan. Capur makanan ni kadang-kadang nak balance di antara tabiat buah jenis panas dengan buah jenis sejuk, buah jenis kering, buah jenis basah. Bergantung dengan tubuh orang pula. Maka katanya Rubai' ibnu binti Muawiz tu, dia kata aku bawa hadiah kepada Rasulullah sebekah buah tamar, buah rutab dan dengan buah timu. Aku letak buah timu sikit. Maka Rasulullah memberi kepadaku hadiah. Apa dia? Sebagai balasan kepada hadiahku, Rasulullah beri perhiasan dan emas sepenuh tapak tangan beliau. Ni sepenuh tapak tangan. Secekuk. Kalau kita ambil secekuk aku tu, Rasulullah hui. Kalau kita tak padailah dengan buah tamar dan mentimu lagu tu berapa sangatnya. Tetapi Rasulullah ni suka apabila orang beri hadiah kepada dia, dia suka balas sesuatu kalau boleh lebih daripada pemberian orang yang beri hadiah kepada dia. Dan Rasulullah pun ajar kita, bukan kata pemberian, bahkan kalau orang beri kata-kata indah kepada kita, kita kena jawab dengan kata-kata indah kepada dia. Kadang-kadang orang ni tak pandai kecek. Orang tu nak bergurau dengan dia. Misalnya orang tu dia tengah duduk jemur baju, tiba-tiba orang tegur dia. Sajalah orang nak bermesra dengan dia, tanya, "Dia buat apa dia tu?" Dia kata duduk sepak bah. Padahal dia duduk jemur baju.
Jenis ada orang tu jawab benda tu, orang tu nak kecek molek dengan dia, tiba-tiba dia kata sepak bah apa duk tengok dia jemur baju. Maka Rasulullah kata wa iza huyitum bi tahiyatin fa ahyu bi ahsana minha. Katanya Nabi, dalam Al-Quran pun ada sebut, apabila kamu diberi ucapan hormat, orang beri kata-kata kepada kamu, maka balaslah dengan kata-kata yang lebih indah daripada tu, yang lebih molek daripada tu. Kalau kamu tak mampu nak balas lebih daripada tu, maka balaslah seumpama dengan tu. Maka Rasulullah ni antara sifat dia, akhlak dia, apabila orang beri hadiah kepada dia, dia akan balas. Tu tabiat kita. Dan kita orang Melayu pun ada istilah balas. Kalau orang buat mari kuih lopak tikai, kita pun buat mari gabul tepung pelita ke dia. Dia buat mari teri mandi, kita buat mari badak berendai ke dia. Dia buat mari nasi ayam, kita nasi arak ke dia. Biar munasabah. Ni orang buat mari nasi ayam kita buat mari gapo dia? Karipak dua putih. Nama boleh juga tapi tak munasabah lah. Maka Rasulullah dia akan balas hadiah yang lebih daripada yang ia perolehi. Emas. Kira emas penuh tapak tangan. Siapa dia nak beri kat orang lain? Lain ni kata Allah kecil ya. Kalau cicing tu kalau nak beli tu Allahu Akbar. Kecilnya dengan nipisnya 900 riyal dah. Tetapi Rasulullah secekuk emas. Maka Rasulullah betul-betul pemurah, tak ada orang beri hadiah lagu tu. Zaman sekarang, zaman mudah duit pun orang tak beri hadiah lagu tu. Rasulullah ni zaman payah duit tu zaman dulu ni. Tapi Rasulullah beri hadiah begitu banyak kepada orang. An Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakbalu hadiyata wa yusibu alaiha. Dan di antara perangai Rasulullah lagi, Sayyidina Aisyah kata Nabi itu menerima hadiah. Orang beri hadiah kepada kita, maka kita ambillah hadiah tu, tidak menjatuhkan maruah kita, tak menyebabkan kita tidak warak, tak menyebabkan kita tidak zuhud menerima hadiahnya. Bahkan Rasulullah pun menerima hadiah dan Rasulullah suka dengan hadiah dan Rasulullah pun membalas hadiah yang ia beri. Bukan kata hadiah takut nampak tak ganah. Tak. Orang beri hadiah kepada kita, terima kasih kepada dia dan kita balas moleknya. Masalah kita perlu ke tak perlu benda tu, suku pasal pula. Kita beri pada orang lain ke. Tetapi kaedah dia al-hadiah la yuhda. Hadiah itu tidak diberi kepada orang lain. Kerana apa? Tanda kita menghargai hadiah yang orang beri kepada kita, kita tak beri barang itu kepada orang lain. Bab yang ke-49, malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata beberapa perkara ni molek untuk orang lain. Molek, benda tu molek. Untuk siapa-siapa dia pun molek, tetapi kalau kena kepada orang ni dia lebih molek. Malu tu molek. Katanya Nabi, malu tu molek. Lelaki pemalu bagus, perempuan pemalu bagus, tetapi kalau ada pada perempuan lebih baik, katanya Rasulullah. Warak itu bagus untuk siapa-siapa dia pun bagus, tapi bagi ulama itu lebih baik. Adil itu bagus, tetapi semua siapa dia buat adil, bagi pemimpin itu baik, lebih baik lagi. Maka Rasulullah ajar malu Rasulullah. Malu nak buat maksiat dengan Tuhan. Malu buat benda-benda yang menjatuhkan maruah dia sebagai seorang Nabi. Malu buat benda-benda yang menjatuhkan kehebatan dia. Maka Rasulullah sentiasa jaga penampilan dia. Rasulullah hidup selamba ya, tetapi Rasulullah malu nak buat benda-benda yang tidak sesuai dengan, sama ada benda tu haram ataupun benda tu tidak haram tetapi tidak sesuai lah. Contoh malu Rasulullah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an minal azara fi khidriha wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat pemalu hatta sehingga ke melebihi daripada seorang anak dara di sebalik tirai dia, di sebalik selubung dia. Khidir ni maknanya satu kain yang menutup wanita yang hendak balik. Kita apabila kecil dia tak malu lagi, tapi apabila masuk usia balik, mula dah ada perasaan malu.
Maka perempuan-perempuan Arab ini biasanya wanita dia akan bersembunyi di sebalik cadar-cadar dia, di sebalik selubung-selubung dia, dan di sebalik, kalau kita agak di sebalik langsi-langsi. Duduk kalau orang mari kau duduk celah lasir lagu tu ni. Ni. Maka Rasulullah ni pemalu dia lebih daripada anak darah duduk celah lasir lagi kalau kita terjemuhnya. Pemalu Rasulullah. Bahkan Rasulullah kalau dia mandi, dia tak mandi depan orang ramai, dia mandi khas. Bahkan kadang-kadang Sayyidina Fatimah pergi kain untuk tebing Rasulullah tak mandi. Jadi Rasulullah ni dia mandi tempat khas. Kalau dia nak salin baju pun, dia akan buka baju, dia duduk tempat khas, tak duduk depan orang. Tu Rasulullah tu pemalunya dia. Dan Rasulullah apabila disebut sesuatu yang ia tidak suka, maka rupa Rasulullah akan berubah. Rasulullah ni pemalu. Kalau kita kecek benda-benda yang menyebabkan Rasulullah tak suka, terasa lalu di muka. Kalau orang pemalu tu, kalau kita khianat dia ke, kalau kita kecek benda-benda hak tak molek, dia akan jadi nampak di muka dia, kesal dia tu malu. Maka Rasulullah lagu tu pemalunya Rasulullah. Bukan pemalu jadi lembut. Jadi lembut lah tangan, jadi lembek lagu apa dia kau misalnya. Tu bukan lagu tu. Rasulullah ni jatah maskulin molek lah. Maknanya kejantanan dia tu. Tetapi ada sifat malu. Jaga dia punya itu dia. Bukan kata jadi malu, pas jadi kelembut tu mengaruk dah tu. Nak tepi au-au tu mengaruk, bukan malu lagu tu. Maka an maula ali Aisyah qalat Aisyatu ma nazartu ila farji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au qalat ma raaitu farja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu. Katanya hamba kepada Sayyidina Aisyah, berkata ia hamba kepada Sayyidina Aisyah, hamba ni hamba lelaki ni, berkatalah hamba ini kepada, katanya hamba ni telah berkata tuai hamba, tuai kepada saya, iaitu Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah kata, aku tidak pernah melihat kepada farah Nabi, ataupun berkata ia, aku tidak pernah melihat farah Nabi. Berarti Rasulullah ini pemalu sekalipun dengan isteri dia. Ni Rasulullah jaga adab ni. Benda ni tidak berdosa, tetapi dari sudut adabnya, maka Rasulullah jaga sekalipun dengan isteri dia. Rasulullah ketika bersama dengan isteri dia tidak melihat kepada farah Rasulullah, kemaluan dia, dan Rasulullah tidak melihat kepada farah isteri dia. Maka dia duduk dalam kain selimut, maka dia berkata kepada isteri dia, bertenang, lagu tu sahaja. Maka Rasulullah sendiri tutup Rasulullah nampak, dan isteri-isteri dia pun malu kerana Rasulullah ni pemalu. Rasulullah dapat isteri-isteri dia pun segan nak lihat. Rasulullah tak lihat hak dia, begitu juga isteri Rasulullah tak lihat hak Rasulullah. Ni adat dia nya. Moleknya lagu tulah. Kalau boleh duduk dalam satu selimut pun sekalipun dengan isteri. Masalah benda itu harus, misalnya isteri ini tidak ada aurat bagi kita. Kita tak ada aurat bagi isteri kita tidak ada aurat bagi kita. Hak ni Nabi nak sebut adab dan perasaan malu Rasulullah. Kita sebut dah perasaan malu tu bukan kepada buat benda haram saja. Kadang-kadang benda hak Rasulullah rasa tak segan, rasa segan. Bab yang ke-50, bekamnya Rasulullah. Rasulullah ni pernah berbekam. Apa maksud berbekam? Kita seduk dengan benda, alat lah. Kalau lah ni ada alat moden, lah ni dulu dia pakai tanduk ke apa dia. Maka dia toreh waktu ambil darah, maka dia seduk. Maka seduk tu keluar darah dengan alat tu dipanggil berbekam. Hijamah dipanggil. Hijamah dipanggil. Kalau waktu ambil darah kita tekan cocok dengan jarum, waktu ambil darah waktu dipanggil fas. Ataupun dipanggil akupuncture lah ni. Akupuncture ni mengeluarkan darah ataupun angin menggunakan jarum. Cocok waktu ambil. Kalau guna alat untuk seduk, waktu dipanggil berbekam. Maka orang Arab ini tak ada istilah menguruk bagi dia. Menguruk. Kita kan sakit orat kita menguruk. Kita lengah labu betih kita menguruk. Tetapi orang Arab ni tidak ada istilah menguruk. Bahkan menguruk ni macam satu benda yang satu pelik bagi dia. Dan Arab ni dia geli lah kita kata. Nak pegang kaki dia, nak pegang tangan dia, jadi duk menguruk lagu tu, dia jadi rasa geli. Maka Arab ni tradisi dia nak hilang lengah-lengah, maka dia guna bekam. Bekam ni kita keluar ke darah, sel-sel darah hok mati.
Biasanya darah kita, darah merah kita adanya hok mati apabila usia kita lepas daripada umur 20. Biasa umur kita lepas pada 20, maka mula dah ada dah sel-sel darah merah kita hok mati. Maka sel darah hok kita hok mati ni tak ada faedah. Bukan dia bawa penyakit. Kalau dia duduk sini dia akan jadi sakit sini. Kita pun tolak. Misalnya kita nguruk, kita tolak, kita letak sini. Dia sakit sini pula. Kita tarik tolak. Selagi mana kita tak buai daripada tubuh kita, selagi itulah dia mengganggu peredaran darah kita hok baru. Sebab apabila kita makannya itu akan jadi darah. Darah baru tubik semacam. Tapi darah hok mati duk sekai dalam tubuh tu, kita kena waktu tubik darah tu. Maka Nabi waktu tubik darah tu lah. Maka bila kita waktu tubik darah tu, darah hok baru ada semacam, berganti semacam. Tu darah. Pada usia 20 ke atas. Sebelum daripada 20 jangan berbekal, kerana tidak ada lagi boleh kata darah-darah sel darah merah yang mati tak ada lagi. Maka berbekal ni atas kita lah. Lepas ni dia akan sebut bila ke hari-harinya, berbekal yang sesuai dan bila mana ke tempat-tempat yang sesuai. Maka bekal ni atas keperluan kita. Kadang-kadang orang tu cepat sakit orang, tengoklah 3 bulan sekali ke, 2 bulan sekali ke. Ada orang tu jenis tak sakit orang, tengoklah sesuai setahun 2 kali ke, tu berbekal. Molek kita waktu tubik darah-darah hok sel hok mati daripada tubuh kita. Tak ada manfaat. Jangan bimbang tubiklah 2 cawan, 3 cawan, 4 cawan. Benda tu di samping sunnah, benda tu sangat molek untuk diri kita. Selagi mana tak buai darah kotor tu, iaitu darah penyakit. Kena waktu tubik darah tu. An Humaidin qala su'ila Anas bin Malik an kasbil hajjami faqala ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajamahu Abu Taibah fa amara lahu bi sa'aini min ta'amin wa kallama ahlahu fa wada'u anhu min kharajihi faqala inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijamatu aw inna min amsali adwaikum dawaikum al-hijamata. Daripada Humaid berkata ia ditanya Sayyidina Anas bin Malik mengenai hasil rezeki daripada berbekal. Jadi orang tanya Sayyidina Anas, adakah halal kita buat kerja bekal ni, halal ke tak? Takut haram kau buat kerja lagu ni. Maka jawabnya Sayyidina Anas, maka berkata Sayyidina Anas, telah berbekal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil untuk berbekal tukar bekal dia nama Abu Taibah. Maka telah berbekal akhir Rasulullah oleh Abu Taibah, nama hok bekal Rasulullah. Rasulullah pernah panggil orang untuk berbekal dan hok bekal Rasulullah nama Abu Taibah. Maka Rasulullah beri upah 2 gatal makanan, gandumlah 2 gatal makanan. Dan Rasulullah bercakap dengan ahlinya, yakni tuai kepada Abu Taibah, hamba lah. Biasa hamba yang berbekal ni, jarang orang yang merdeka berbekal. Kerana apa? Kerana berbekal ni masuk dalam kategori pekerjaan hina. Kenapa hina? Sedangkan dia sunnah Nabi. Hina kerana bermain dengan najis, iaitu darah. Apa sekalipun Nabi tak pernah berbekal. Nabi je bekal orang tak pernah, tapi orang je bekal dia ada. Maka berbekal ni boleh, tetapi bagi orang biasa tidak sesuai sangat. Maka zaman dulu hamba saja yang berbekal. Orang merdeka tak boleh berbekal kerana ada kata menjatuhkan maruah. Dalam mazhab Maliki rasa hukum dia makruh, hukum dia berbekal ni. Jadi tukar bekal. Tapi dalam mazhab kita hukum dia harus, lebih-lebih lagi nak tolong orang. Maka dia bercakap dengan tuai kepada Abu Taibah ni, maka Rasulullah pun kurangkan daripada Abu Taibah kharaj. Kharaj ni cukai. Dia hamba ni kalian nego dia ada cukai juga. Dia kena ada cukai juga. Maka sepatut kena bayar banyak, Rasulullah kurang sebagai upah. Dan Rasulullah pula hadiah kepada 2 gantai makanan. Maka Rasulullah berkata sesungguhnya seafdal apa yang kamu berubat dengannya adalah berbekal. Rasulullah kata ubat yang paling afdal, cara merawat yang paling afdal adalah berbekam. Sesungguhnya yang paling istimewa ataupun yang paling terbaik obat kamu adalah berbekal. Rasulullah puji berbekal ni. Dan Rasulullah banyak kali berbekal.
An Ali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa amarani fa'ataitul hujjama ajrahu. Daripada Sayyidina Ali, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berbekal, maka dia menyuruh aku untuk pergi cari orang bekal lah. Maka aku pun memberi orang yang jual bekal tu, tukar bekal saat ni akan upah dia. Nah, Rasulullah bukan sekali, banyak kali Rasulullah berbekal. Maka berbekal ni banyaklah. Ada kata molek ketika 15 ke atas. 15 ke atas. Kerana tabiat darah ini pada awal bulan darah tu dia senyap. Dia duk kerah gitu. Akhir bulan pun dia senyap juga. Akhir dengan awal ni kan dia bertemu. Dia ujung akhir dan awal ni dia bertemu. Maka darah pada permulaan dan akhir bulan itu dia diam. Maka bila kau mula darah start naik lagu tu ketika 15, iaitu pertengahan bulan ke atas. 15 ke atas. Maka sebab itulah kita berbekal 15 ke atas kerana darah duk tengah naik. Maka bila darah kita naik, kita seduk tu molek. Kita seduk waktu ambil darah tu, maka keluar hok betul-betul darah yang kotor. Ada kata tujuan kita berbekal pada 15 ke atas kerana bulan ketika turun. Bulan ketika naik, bermula daripada 1 hari bulan sampai 15 hari bulan, bulan tengah naik, maka dia seduk darah. Maka kita takut apabila berbekal awal bulan sehingga 15 hari bulan, darah tak sejak, payah nak sejak kerana bulan duk tarik. Begitu juga kita panggil kalau laut ke air tengah pasal. Manakala air surut ni ketika 15 ke bawah, air kuasa bulan dah kurang dah, maka kita sunat berbekal, molek berbekal, darah tengah naik ke apa semua, boleh waktu ambil molek darah. Kalau bolehnya, kalau nak berbekal malam tu kita tidur macam biasa, jangan makan malam tu. Pagi esok jangan mandi ke apa dia, berbekal selalu. Berbekal pagi hari lagi. Berbekal kawasan kepala lah, moleknya di atas betul-betul ni. Kawasan kepala hok paling tinggi sekali dari kawasan kepala kita sini. Hok ni, kita berbekal sini. Hok ni paling afdal sini. Ini semua masalah di kawasan muka di akhir ini. Kedua, tempat kita tidur, tempat yang paling banyak tersentuh ketika tidur ni. Ini dipanggil. Qafa dipanggil. Ni. Belakang kepala ni. Kedua atas ni. Hok ni tempat molek berbekal. Cuma Ibnu Sina kata belakang ini tempat memori otak. Otak ni ada 3 peringkat. Hok depan ni khayalan, tengah ni tempat berfikir, belakang ni tempat hafalan. Khayalan, berfikir, tempat kita mengapa. Maka kalau kita bekal sebelah belakang, kata Ibnu Sina, akan menyebabkan lupa. Tetapi Rasulullah pernah berbekal di sebelah belakang. Maka maksud Ibnu Sina ni, kalau jangan berbekal di sebelah belakang ni. Tapi kalau kita pening kepala ke apa, ada sebab, maka boleh kita berbekal di sana. Moleklah bekal di muka, bekal di orak. An Ibni Abbas qala inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama fi akhda'ain wa baina katifaini fa'ata hajjama ajrahu walau kana haraman lam yu'tihi. Berkata Abdullah Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi pernah berbekal pada akhda'ain. Akhda'ain ini urat pipi. Ni berbekal sini. Kita tunjuk ni papai tekuk ni sini. Ni, tempat kita ni sini. Ni urat daripada belakang telinga ni ostrik ni. Ni. Maka Rasulullah bekal kanan dan kiri di sini. Kanan dan kiri. Untuk tekuk, untuk apa dia? Ni molek sini. Tu dipanggil akhda'ain dipanggil. Dan Rasulullah berbekal di baina katifai, 2 bahu dia. Okey. 2 bahu kita ni ada satu tulang paling timbul sekali deh. Bawah tekuk sikit ni. Bawah pada tekuk kita ni ada tulang paling timbul sekali. Okey, kawasan tu. Rasulullah buat tubik darah situ. Ada kata sebelah atas, ada kata sebelah bawah. Di antara 2 bahu di sini. Ada kata sebelah atas ni. Ada kata sebelah bawah. Tu tempat berbekal Rasulullah. Maka Rasulullah pun memberi tukar bekal itu, orang yang membekal akan upahnya. Kalulah benda itu haram, nescaya Rasulullah tidak memberi upah. Berarti hadis ni nak mengajar perniagaan berbekal itu halal. Dan Rasulullah puji menolong orang dengan cara berbekal. Moleklah kita waktu ambil darah-darah
hok benda sel-sel yang mati daripada tubuh kita. An Ibni Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a hajjaman fahajamahu wa sa'alahu kam kharajuka. Faqala salasatu asu'in fawada'a anhu sa'an fa'atahu ajrahu. Nah, daripada Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil tukar bekal. Maka berbekallah tukar bekal itu Rasulullah, yang bekal Rasulullah. Maka Rasulullah tanya, berapa cukai kamu? Ke hamba ni ada cukai macam saat ni. Maka dia kata lebih kurang 3 gatal setahun. Kau lagu mana tu 3 gatal setahun. Nah, kalau hamba buat kerja, cukai hambanya dah ada 3 gatal setahun. Maka Rasulullah pun kurang ke kata, tak payah bayar 3 gatal, bayar segatal, bayar 2 gatal saja. Tu Nabi Muhammad kurang ke gatal, bayar 2 gatal saja cukamu. Lepas tu Rasulullah pun beri upah kepada tukar bekal kepada dia. Nah, jadi bekal ni moleknya ada kata 17 hari-hari ganjil, 17, 19, 21. Dan Rasulullah pernah berbekal pada semua hari. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, satu Rasulullah bekal belaka. Cuma ada kata molek bekal pada hari Isnin. Macam-macam lah. Tapi Rasulullah boleh maka berbekal ini kalau tidak ada hajat, itu tarikh-tarikh dia. Itu hari-hari ganjil 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Hak tu kalau tak ada hajat. Tapi kalau kita tengah penipala, maka tak kira dah. Sekali pun awal bulan ke apa dia. Sesuai itu sangat tidak ada darurat. Kalau ada darurat, maka Rasulullah tak cara juga hari gapo dia pun Rasulullah bekal juga. An Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fi akhda'in wal kahil wa kana yahtajimu li sab'at wa asharata tis'ata asyarah wa ihda wa anshirin. Daripada Anas bin Malik adalah Nabi berbekal ia pada akhda'in. Akhda'in ni kita ada dah dua tulen ni. Dua orang ni, orang tekak ni, orang tekak. Wal kahil dan kahil. Kahil ni sini. Ada kata ni, hok belakang kepala hamba yak sat ni dah. Qafa tu sini. Ada kata ni di bawah ni, tepat hok timbul sekali tulis di antara dua bahu ni tulis sini. Maka Rasulullah berbekal pada 17 hari bulan, 19 hari bulan dan 21 hari bulan. Tu Rasulullah berbekal. Katanya ulama nombor-nombor ganjil ini jika bagi orang tidak darurat sakit. Kalau sakit, maka berbekallah pada hari-hari apa dia pun molek. Bahkan Rasulullah ketika balik daripada Malam Isra' Mi'raj, ada suara pesan kepada Rasulullah untuk berbekam. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun bi malalin ala zahri qadam. Daripada Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam buat ihram haji. Buat ihram, maka Rasulullah berbekal. Bekal mana? Bimalal, pada satu tempat nama dia Malal. Dalam 7 batu lah. 7 batu daripada Madinah. Nama sepak Malal. Maka Rasulullah di dalam ihram, maka Rasulullah berbekal. Kerana apa? Rasulullah berjalan lama, lenguh kaki dia, maka Rasulullah berbekal ala zahri qadami, atas tapak kaki. Ni kaki kita, atas tapak kaki ni. Kalau orang tua, tapak kaki ni sebelah atas ni dia panggil telaga orak. Telaga orak ni tempat orak tu bersipu. Tubuh kita daripada atas sampai ke bawah, darah dia akan turun ke bawah dan mutar di kaki. Mutar di kaki dan dia akan naik semula ke jantung. Lepas tu turun semula, dia akan mutar di kaki. Kalau mutar di kaki ni ada satu tapak kaki ni, alik atas ni kita panggil telaga orak. Telaga dia panggil tempat bersipu orak situ. Alik atas ni. Maka Rasulullah bekal atas tapak kaki tu kerana lenguh. Jalan lama ke mana Rasulullah uzur ke lagu mana, maka dibekal atas tapak kaki tu. Maka ulama kata apa hukum berbekal bagi ihram? Hukum dia harus jika tidak menyebabkan cabut bulu ke apa dia. Kerana tak boleh kita ngaji dalam ihram, jangan kita buang anggota dia, cukur ke cabut bulu dari itu pada tubuh kita, hukumnya haram. Maka dalam mazhab Maliki hukum dia makruh berbekal. Mazhab kita hukum dia
Boleh, tak ada masalah apa selagi mana tidak cabut gapo-gapo. Kalau cabut bulu kau gapo dia tahu menyebabkan cabut bulu kau, maka tu tak boleh lah. Maka jadi haram. Bab yang ke-51, nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.